Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, pada sesi kali ini cikgu akan share sikit berkenaan dengan bagaimana kita nak menggunakan papan microcontroller sebagai pengganti kepada bateri. Okey, apabila kita nak bangunkan sesuatu litar elektrik, okey, kadang-kadang kita mempunyai kekangan apabila kita punya bateri kehabisan sumber kuasa, di mana kita perlukan cari sumber kuasa alternatif untuk menghidupkan litar elektrik kita lah. Sebagai salah satu alternatif yang cikgu boleh share di sini adalah, okey, kita boleh gunakan papan microcontroller sebagai sumber kuasa lah. Okey, di mana pada papan microcontroller ni, kalau tengok di sini, kita tidak melibatkan pengatur caraan. Kita hanya mengambil sumber kuasa daripada papan microcontroller saja. Dan kita nanti juga akan tunjuk bagaimana cara kita menggunakan papan microcontroller untuk sebagai sumber kuasa bagi litar elektrik kita. Okey, seperti mana sedia maklum, okey, kalau seperti mana cikgu di sekolah, biasanya cikgu akan buat tutorial dengan pelajar, di mana antara kekangan yang paling besar di sekolah adalah bateri lah, penggunaan bateri. Di mana penggunaan bateri ni dia adalah kos lah bagi kita sekolah untuk sediakan. Kerana kalau macam cikgu guna bateri yang 9 watt macam ni, harga di pasaran hampir RM10 jugalah untuk satu. Jadi kita nak sediakan untuk semua pelajar, jadi kos. Jadi sebagai alternatif pada guru-guru, biasanya untuk satu kelas di sekolah sediakan lebih kurang 35 set untuk set Arduino ni, supaya pelajar-pelajar boleh berkongsi lah, untuk satu kelas dapat berkongsi. Di mana ada kelas tingkatan 3 dia nak bangunkan model elektronik dan mekatronik, maka dia boleh guna kit yang sama. Manakala tingkatan 1-2 nak bangunkan model litar elektrik, maka dia boleh guna kit yang sama. Jadi setiap pelajar boleh berkongsi lah. Di sini berlaku perkhidmatan lah. Jadi untuk penggunaan bateri ni kadang-kadang dia sangat kos lah. Kadang-kadang sekolah nak sediakan ni kos. Jadi kita tak perlu guna bateri, kita guna controller sebagai sumber kuasa bagi litar kita. Jadi kita boleh dedahkan kepada pelajar di peringkat asas lagi, dalam pelajar-pelajar membangunkan litar elektrik, kita dah boleh biasakan mereka menggunakan papan microcontroller. Apabila mereka dah biasa guna di litar elektrik, bila naik ke litar elektronik melibatkan pengatur caraan, mereka dah biasa pegang microcontroller ni. Jadi mudahlah untuk fasa seterusnya apabila pelajar naik peringkat praktikal bagi elektronik. Okey, seterusnya cikgu akan tunjuk bagaimana cara kita nak gunakan papan microcontroller ni. Okey, pertama kita pergi pada website Tinkercad. Okey, pertama sekali kita keluarkan papan microcontroller kita. Okey, cikgu akan gunakan papan microcontroller ini untuk sebagai sumber alternatif bagi bateri lah. Jadi pertama kita boleh pusingkan dulu. Cikgu akan guna satu pin, di mana pin positif bagi controller ni adalah 5 watt. Kita akan gunakan pin 5 watt untuk bekalkan positif, dan negatif dia ada ground lah. Kita boleh pilih pada microcontroller ini. Kalau di sini kita boleh tengok ground ni adalah negatif. Di sini ada 3 pin ground, 1, 2 dan 3 di sini. Jadi kita boleh pilih mana-mana ground yang kita nak guna lah. Jadi ground ni adalah negatif. Kita bagi tahu pelajar bahawa ground ini adalah negatif. Manakala di sini controller ada sediakan 2 pin untuk positif, satu 5 watt dan satu lagi 3.3 watt. Jadi kita boleh pilih lah mana-mana pin yang kita nak guna sebagai sumber kuasa kita nanti. Okey, seterusnya, okey, seperti mana cikgu share sebelum ni. Okey, cikgu nak kamu bangunkan litar selari di atas ni. Okey, bangunkan litar selari dulu. Okey, seterusnya pada litar ni cikgu akan pasangkan switch. Okey, kita ambil push button switch. Okey, seterusnya kita pasang resistor. Okey, seterusnya kita pergi pada controller, kita tengok okey 5 watt cikgu jadikan dia sebagai positif, power masuk.
Okey, dia akan masuk kepada line ni. Okey, di sini cikgu pasang switch, dia akan masuk di kaki kanan di bawah push button lah. Dia akan masuk. Okey, maksudnya arus daripada 5 volt ni keluar daripada controller. Dia akan masuk melalui kaki kanan push button, dan dia akan pergi ke kaki kiri, dan dia akan melalui resistor. Seterusnya dia akan pergi ke setiap line positif LED. Maka dia akan patah balik, setiap LED akan patah balik ke line negatif, dan negatif ni akan hantar dia punya ke ground. Okey. Okey, di sini kita tak perlu buat pengaturcaraan apa-apa sebab kita masih melibatkan litar elektrik. Jadi kita tengok bagaimana hasilnya. Kita start simulasi. Okey, kita tengok simulasi dia. Okey. Okey, apabila cikgu tekan push button ni, lampu menyala, dan cikgu lepas, lampu padam. Okey. Jadi kita telah mengambil sumber kuasa daripada microcontroller ni dan hantar kepada litar elektrik kita lah. Okey, jadi kita tengok pada dari segi litar sebenar. Okey, kalau lihat di sini, bangunkan semula litar selari kita tadi. Okey, cuba bangunkan. Okey, kita berjaya. Kita cuba sambungkan. Okey, pertama pada controller ni. Okey, sambungkan 5 volt untuk positif. Okey, 5 volt dia akan masuk melalui switch push button dulu. Okey, kalau tengok di sini dia akan masuk kaki kanan push button, dan arus keluar ke kaki kiri dan melalui resistor dan pergi kepada line positif setiap LED lah. Seterusnya ground sebagai negatif. Okey, sambungkan saja kepada negatif pada litar. Okey. Okay, ini dari segi sempurna. Jadi kita tak perlu buat sebarang bentuk pengaturcaraan. Okey. Sebagai sumber kuasa bagi controller, kita boleh guna kabel untuk controller kita. Okey, USB. Jadi sambungkan saja pada komputer. Jadi di sini cikgu ada beberapa jenis untuk hidupkan controller kita. Pertama, kabel dia, kabel asal, ataupun kita pakai kabel ni cucuk terus pada controller lah. Di sini kita boleh cucuk terus di sini. Ataupun jenis yang ketiga, cikgu pakai plug terus. Okey, kalau tengok di sini, okey. Okey, jenis yang sambung di plug terus. Jadi dia menjimatkan lah untuk kalau kita tidak perlu menggunakan bateri. Jadi bateri ni dia akan sampai satu masa bateri ni akan lemah ataupun bateri ni akan habis bateri lah. Jadi kalau kita guna controller bersama pelajar, jadi pertama dia boleh menjimatkan lah dari segi masalah kehabisan bateri tu boleh diatasi lah. Jadi kita akan sambung menggunakan kabel ni. Okey, cucuk saja di sini. Dan cikgu sambungkan saja ke komputer kita. Okey, kalau kita tengok di sini, okey, jadi mana-mana litar yang cikgu buat sebelum ni kita boleh guna controller lah. Jadi dia lebih menarik bagi pelajar kita lah. Okey, nampak hasil dia. Jadi di sini kita boleh tahulah bahawa satu line positif adalah dan satu lagi line negatif. Line negatif ni ground, manakala line positif ni adalah sumber kuasa lah. Kita yang cikgu ambil pada controller ni 5 volt. Kita boleh pilih juga 3.3 volt pada pin controller. Seterusnya kita cuba pada litar yang kedua yang cikgu bina sebelum ni. Okey, ini yang cikgu bina untuk lampu RGB. Okey, kita cuba sambungkan pada litar ni. Okey, positif.
Okey, kita cuba sambung. Okey, tengok hasil dia. Okey, berjaya. Okey, okey, dah hasilnya. Okey, jadi di sini cikgu nak terangkan bahawa papan microcontroller boleh dijadikan sebagai sumber alternatif apabila kita ketiadaan bateri lah. Okey, jadi kalau kita tak ada bateri ataupun sekolah nak buat untuk tutorial untuk pelajar, tak perlulah beli bateri ini dengan banyak. Jadi cukuplah sekadar beli set controller ni. Boleh dikongsi untuk pelajar tingkatan 1, 2 dan 3. Jadi setakat itu saja perkongsian cikgu pada sesi kali ini. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.